bahawasanya sesuatu perkara untuk dibahaskan, sebelum dibahaskan, mestilah difahami beberapa pentakrifan terlebih dahulu. Maka apabila kita membahaskan tentang sesuatu lapangan ilmu, maka perlu difahami terlebih dahulu tentang ta'rifan-ta'rifan yang ada di dalam lapangan ilmu tersebut. Barulah tidak tersasar daripada perbahasan sebenar oleh para ulama. Sebagai contoh dalam masalah ini, di mana ada sebahagian daripada manusia yang mengatakan bahawa suara wanita adalah aurat. Maka apa yang perlu dibahaskan di sini? Yang perlu dibahaskan terlebih dahulu adalah ta'rifan aurat. Aurat ni daripada segi bahasa apa? Aurat ni daripada segi bahasa adalah aib. Adalah aib. Sebab tu kalau kita bahas dalam bab sembelihan, especially dalam bab udhiyah, dalam bab sembelihan binatang yang dikorbankan sewaktu hari raya Idul Adha, di antara binatang yang tidak sah buat korban ialah binatang yang ada ar. Ar itu apa dia? Ar dekat situ ada aib, kecacatan yang jelas. Seperti binatang itu tempang, atau binatang itu matanya buta sebelah. Maka itu dipanggil sebagai ar. Daripada sudut lughah, di mana ar itu adalah aib, kecacatan. Okey, itu daripada sudut lughah. Daripada sudut istilah, apakah dia aurat? Aurat ini ialah perkara yang wajib ditutupi, diselindungkan, sekira-kira tidak nampak akan warna kulitnya yang ditutupi itu pada jarak mukhatabah. Pada jarak mukhatabah. Jarak mukhatabah ni maknanya jarak kita berkhitab, jarak kita berbual. Apa distance berbual, mungkin dalam 3 kaki macam tu. Jarak kita berbual dengan member, kita tak adalah bual sampai rapat, dada bertemu dada contoh, muka bertemu muka. Dan juga kita tak adalah berbual sekaki je. Biasanya kita berbual jarak mukhatabah bila kita berhadapan di antara seorang dengan seorang lain, normally kita ambil jarak dalam 3 kaki macam tu. Tapi ulama jelaskan jarak mukhatabah. Tidak diberikan distance yang sebenar, tetapi kita andaikan jarak mukhatabah itu lebih kurang macam tu lah, lebih kurang 2 kaki ke 3 kaki. Jarak kita berbual. Maka dalam jarak tersebut, seseorang itu wajib menutupi apa yang wajib ditutup sekira-kira tidak nampak warna kulit asal, warna kulit yang sebenar. Dengan lapisan kain atau seumpama kain yang mana ia menutupi warna kulitnya. Maka itu dinamakan sebagai aurat. Jadi perbincangan aurat ni banyaklah dibincangkan dalam masalah hukum fiqh tentang aurat wanita dan lelaki, di dalam solat, di luar solat, sesama mahram, yang bukan mahram, hatta aurat sesama orang kafir contohnya. Maka dibahaskan dengan tuntas oleh para ulama, which is kita tak akan bahas secara detail lah tentang aurat tersebut. Kita hanya memberikan takrifan supaya kita memahami apakah makna aurat. Jadi aurat ini adalah benda yang wajib tutup, yang wajib tutup, wajib disembunyikan. Jadi dipanggil sebagai as-satru, iaitu kita satar. Satar ni maksudnya ialah kita selindungkan, kita tutupkan. Kalau dalam bahasa Arab kita terjemahkan satar ni macam tirai. Tirai maksudnya benda yang kita tutupi, benda yang kita hijabkan perkara tersebut. Maka itu ta'rifan aurat. Dan umum mengetahui dalam fiqh kita belajar bahawasanya aurat lelaki itu adalah apa yang berada di antara pusat dan juga lutut. Maka apa yang berada di antara pusat dan lutut itu wajib ditutup dengan pakaian, dengan kain atau seumpamanya, sekira-kira tidak nampak warna asal kulit. Contoh warna asal kulit dia warna sawo matang contohnya, maka ditutupi dengan satu kain. Maka kain itu tidak boleh jarang yang mana kadar jarang itu sehingga orang tahu warna kulit sebenar di sebalik kain tu.
Tapi kadang-kadang ada sebahagian kain, dia tak jarang pun. Tetapi bila disuluh dengan cahaya, kadang-kadang dia waktu panas terik ke, waktu kena cahaya ke, nampak berbayang. Nampak berbayang. Maka jika nampak bayang contoh disuluh cahaya yang kuat sehingga berbayang bentuk anggota badan dia, tetapi tidak nampak warna kulit yang asal. Tidak nampak warna kulit yang asal. Maka itu tidak dikira sebagai membuka aurat. Itu dia dah tutup aurat dengan kain yang memang menutupi warna kulit sebenar dia, tetapi ianya menjadikan apabila di bawah cahaya kelihatan rupa anggota tubuh dia kerana cahaya menembusi mungkin dalam 10% atau 20% cahaya, maka itu tetap dikira sebagai menutup aurat. Itu tetap dikira sebagai menutup aurat. Wanita pula, had auratnya adalah di dalam mazhab Syafi'i, seluruh tubuhnya kecuali muka dan juga tapak tangan. Itu aurat dalam mazhab Syafi'i. Dan tentang isu pakaian ketat ni dihukumkan sebagai makruh. Okey, pakaian ketat dalam fiqh dihukumkan sebagai makruh. Walaupun ada golongan yang ekstrim kata pakaian ketat itu adalah haram, tetapi ulama fuqaha kita hatta ditanya kepada Darul Ifta' Misriyah. Darul Ifta' Misriyah ni maknanya institusi fatwa di Mesir yang dikelolakan oleh para ulama Azhar, menyatakan bahawasanya hukum pakaian ketat adalah makruh, bukannya haram. Tetapi bagi lelaki khilaful aula. Bagi wanita hukumnya makruh. Tetapi bagi wanita yang terlibat dalam dunia dakwah, pakaian ketat ini seeloknya ditinggalkan kerana ia boleh membawa kepada mungkin ada sebahagian orang yang sukar untuk menerima dakwahnya daripada wanita yang mungkin dia berpakaian sedikit ketat dan sebagainya. Ala kulli hal, hukum pakaian ketat dengan hukum dengan pakaian ketat dengan tutup aurat dua benda yang berbeza. Okey, pakaian ketat lain, tutup aurat lain, kerana takrif tutup aurat apa dia? Menutup warna kulit. Menutup warna kulit. Apa yang wajib ditutup? Kalau dia pakai pakaian ketat, hitam semuanya, dah tutup warna kulit, tetapi ketat. Jadi ketat ini hukumnya makruh. Makruh hukum dia. Okay, itu yang disebut oleh para ulama, para fuqaha, dan dibahaskan juga semula oleh ulama Azhar kerana timbul persoalan-persoalan ini daripada sebahagian kelompok yang mereka terlalu keras dalam masalah ini. Jadi kita kena faham, bila kita sebut makruh maknanya benda tu lebih baik ditinggalkan. Bukan bermakna bila kita kata hukum pakaian ketat ni makruh hukumnya, jadi esok dah start keluar pakai pakaian ketat. Bukan maksudnya begitu. Tetapi diandaikan kita jumpa dengan orang pakaian ketat, pakaiannya sedikit ketat, dan kita tidak boleh mengatakan bahawasanya perkara itu haram, kerana berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram itu jelas. Maka kita tak boleh nak menghukumkan sesuatu itu haram berdasarkan diri kita punya logik. Mungkin ada sebagian orang kata, kan bila pakaian ketat itu akan menggairahkan naik nafsu contohnya. Hakikatnya dalam Al-Quran yang pertama-tama adalah ghaddul basar terlebih dahulu. Tundukkan pandangan terlebih dahulu. Jadi ada sebagian orang dia menghukumkan kerana hawa nafsu dia naik bila dia tengok. Jadi bila hawa nafsu dia naik, dia tak bolehlah apa saja yang naik ke hawa nafsu dia dihukumkan sebagai haram. Kalau begitu, kalau kita ikut hawa nafsu kita, ada sebagian orang tengok wanita yang pakai tudung litup dengan apa nama? Dengan
niqab dan sebagainya pun naik nafsu juga. Saya pernah uruskan satu isu, satu kes di mana ada beberapa orang wanita yang mengadu tentang mereka ini maksudnya yang terlibat dengan maksiat. Mereka dimanipulasi oleh seorang lelaki yang mengaku perawat Islam. Jadi dia punya fokus lelaki ni, dia panggil dalam istilah dia fetish dia lah. Fetish dia maknanya kecenderungan dia terhadap wanita. Dia suka wanita yang bertudung penuh, yang pakai niqab. Bila dia tengok wanita seperti itu, dia naik nafsu. Waliyadzubillah. Makanya yang pertama, ghaddul basar. Ghaddul basar. Bukannya apa yang menaikkan nafsu kita kata dia haram. Tak. Islam tak ajar begitu. Tetapi jika perkara itu, pakaian ketat itu boleh menimbulkan fitnah, contohnya bagi pendakwah tadi, maka dia elok ditinggalkan. Elok ditinggalkan. Tapi dalam masalah hukum, dalam masalah hukum, kita kata hukum itu jelas. Hukum itu jelas. Baik, kemudiannya kembali kepada permasalahan asal. Kembali kepada permasalahan asal. Permasalahan dia ialah ada kelompok yang mengatakan bahawasanya suara wanita adalah aurat. Ini adalah satu kenyataan yang sangat bercanggah. Sangat bercanggah. Kerana apa? Kerana tak ada dalil daripada Al-Quran bahawasanya suara wanita itu adalah aurat, dan tak ada dalil daripada hadis bahawasanya suara wanita itu adalah aurat. Bahkan hukum mendengar suara wanita adalah harus. Kecuali jika suara itu digunakan untuk perkara yang haram. Contohnya buat, dia panggil apa, phone sex contohnya. Kalau di negara barat dia ada servis phone sex contohnya. Bila call dia akan cakap benda-benda yang berkaitan dengan seks lah. Maka suara wanita yang keluar di sebalik phone tu dikeluarkan untuk buat apa? Untuk buat maksiat. Maka haram itu berdasarkan kaedah. Kerana kaedah dia jelas dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menjelaskan wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Jadi kaedah yang disebut jelas oleh para ulama, ma adda ilal harami fahuwa haramun. Apa sahaja yang membawa kepada haram, maka ianya haram. Apa sahaja yang bawa kepada haram, maka ia adalah haram. Jadi kalau tujuan suara itu untuk bawa kepada perkara yang haram, haramlah hukum dia. Tapi kalau tujuan suara itu untuk perkara yang harus, seperti apa? Seperti dia bermuamalat, dia berjual beli, kan? Dalam kedai contohnya dia berjual beli, Assalamualaikum contohnya, tuan-tuan, puan-puan, masuklah kedai, kita ada diskaun dan sebagainya. Wanita keluarkan suara dia, maka itu tidak menjadi suatu perkara yang haram. Kalaulah suara wanita itu aurat, sudah tentu ada larangan daripada Rasulullah supaya wanita-wanita ini tidak bercakap. Tetapi suara wanita bukan aurat. Kerana kalau benda tu aurat, dia tak boleh kompromis. Contoh macam tubuh badan wanita, selain muka dan tapak tangan, adalah aurat. Jadi tak boleh kompromis. Kompromis ni maksud saya apa? Kompromis ni maksudnya, kalau naik syahwat baru boleh, baru kena tutup. Kalau tak naik syahwat boleh buka. Contoh macam suara wanita, kalau dia kompromis, sebab dia sekarang ni dia kata apa? Kelompok ni dia kata suara wanita ni memang aurat. Jadi bila kita faham suara wanita itu aurat, maknanya kena always sentiasa ditutup. Tak boleh bercakap, tak boleh keluarkan suara langsung kerana ianya aurat. Sama macam tubuh badan kita aurat. Yang wanita, tubuh badan mereka adalah aurat. Jadi kalau aurat, maka tak boleh buka langsung lah. Kena tutup sentiasa. Tetapi suara wanita itu bukan aurat. Oleh kerana dia bukan aurat, maka dia dibahagikan kepada dua keadaan. Keadaan yang harus, dan keadaan yang tidak harus.
Keadaan yang harus adalah seperti dia bermuamalat, berjual beli, bercakap. Hatta ianya boleh berubah hukumnya kepada masalah-masalah yang lebih tinggi lagi. Boleh jadi suatu perkara itu menjadi wajib, boleh jadi perkara itu menjadi sunat contohnya. Kalau dia dia berdasarkan kepada wakil hal dia yang tertentu. Boleh jadi ianya wajib kalau dia perlukan sesuatu yang membawa kepada wajib. Ma la yatimmu bihi al-wajibu illa bi ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwal wajib. Ma la yatimmu al-wajibu bihi ma la yatimmu al-wajibu illa bih fa huwal wajib. Apa yang tidak sempurna benda yang wajib dengan sebabnya, maka ia menjadi wajib juga. Contohnya dia nak menegur sesuatu perkara, kalaulah andaikan dia nak menegur sesuatu perkara yang mana perkara itu wajib untuk ditegur, dan dia mampu untuk tegur, maka dia tegurlah dengan lidah dia, sebagaimana dalam hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbihi. Maka pada saat itu dia mampu untuk tegur dengan lidah dia dan menegur benda yang mungkar itu, nahi anil munkar, an-nahyu anil munkar, wajib hukum dia. Maka pada saat itu dia mengeluarkan suara untuk tegur jadi wajib. Kerana kaedah dia ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwal wajib. Apa yang tidak sempurna kewajipan melainkan dengan cara itu, maka hukumnya jadi wajib. Tapi dalam keadaan biasa, muamalat contohnya, harus je. Contoh dia berjual beli dan sebagainya. Ataupun boleh jadi dia nak buat perkara yang baik, zikir contohnya. Kalaulah suara wanita tu aurat, sudah tentulah dalam solat dia kena diam. Kerana ada lelaki dengar, dia kena diam. Sedangkan dalam solat, bila kita nak baca rukun yang qauli, kena dengar sekurang-kurang dengan telinga sendiri. Andaikan kata ada orang dengar suara dia, adakah jadi aurat? Tidak. Kita kena faham hukum tu biar berdasarkan kepada syarak, bukan berdasarkan kepada apa yang kita rasa. Kerana hukum agama ni bukan bina melalui logik. Kerana logik golongan yang ekstrim ni dia lain sikit. Sampai tahap yang kita pernah ceritakan sebelum ni. Oleh kerana dia cemburu ke, ataupun dia mudah naik nafsu ke sebabkan ada wanita di sekelilingnya, maka dia terus hukum haram wanita dan lelaki tu mandi dalam satu dalam satu lautan. Contoh, kalau mandi dalam laut, lelaki ada, wanita ada, meskipun berjauhan, tidak bercampur pun, tidak ikhtilat pun, tapi kerana ada lelaki dan wanita dalam satu pantai, mereka kata haram. Itu adalah satu kaedah yang ataupun hukum yang salah. Tak dihukumkan begitu dalam syarak. Tak dihukumkan begitu dalam syarak. Tapi ada sebagian orang dia ekstrim. Dia ekstrim. Jadi ekstrim ni dia membawa kepada masalah. Dia membawa kepada masalah. Lalu dihukumkanlah macam-macam lah. Wanita tak boleh bawa kereta lah, haram bawa kereta lah dan sebagainya. Dan akhirnya pada akhir zaman ni, yang asal dulu ekstrim dalam masalah ni, mereka kembali lebih terbuka berbanding dengan negara yang moderate, Islam yang wasatiyah, yang benar, mengikut dasar ahli sunnah wal jamaah. Maka kita menolak perkara-perkara yang tatarruf ini. Kita katakan bahawasanya aurat itu wajib ditutup sesempurna sebagaimana yang disebut oleh syarak. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita tutup, maka kita tutup. Apa yang dibenarkan dalam syarak, kita tidak kata ianya haram. Kerana apa? Kerana ia membawa kepada masalah yang lebih parah lagi, iaitu orang yang dia menghukum sesuatu yang Allah Ta'ala tidak hukumkan perkara tersebut. Contohnya, dihukumkan haram pada perkara yang harus. Tak boleh begitu. Kerana apa? Kerana kalau kita belajar ilmu usul fiqh, al-hakim huwa Allah. Yang meletakkan hukum, yahkumu fi mulkihi ma yasha. Yang meletakkan hukum adalah Allah. Yang meletakkan hukum adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kena lebih hati-hati dalam masalah
perkara-perkara yang terkait dengan perkara-perkara terkait dengan syarak. Maka apa dalilnya? Apa dalilnya? Di antara dalil yang paling mudah ialah yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, wa qulna qawlan ma'rufa. Allah Taala perintahkan isteri Nabi supaya bercakap. Wa qulna, perintah. Perintah untuk wanita. Wa qulna, dan berkatalah dan bercakaplah, wahai isteri-isteri Nabi, dengan perkataan yang baik. Maksudnya perintah bercakap. Maksud bila diperintahkan bercakap ni maknanya suara wanita bukan aurat. Suara isteri Nabi bukan aurat. Suara isteri Nabi bukan aurat. Tapi ada hukum khas yang isteri Nabi terkait dengannya. Tetapi ala kulli hal kita nak terang kat sini adalah suara isteri Nabi bukan aurat. Kerana itu setelah kewafatan Nabi SAW juga, Aisyah masih lagi, Sayyidatuna Aisyah masih lagi mengajarkan hadis-hadis kepada para sahabat yang lain di sebalik tabir. Maka mereka mendengar suara Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Sehingga kan Al-Ahnaf berkata dalam satu hadis, aku mendengar hadis daripada mulut Abu Bakar, daripada mulut Umar, mulut Uthman dan mulut Ali, dan aku tidak pernah mendengar hadis sebagaimana aku telah mendengarnya daripada mulut Aisyah. Kerana kefasihan Aisyah dalam meriwayatkan hadis, maka Al-Ahnaf memuji penyampaian hadis oleh Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Jadi menunjukkan kat sini suara wanita bukan aurat. Asal dia harus dan dia haram jika ada qaid yang tertentu. Dia beza dengan asal haram kemudian jadi harus dengan qaid tertentu. Kerana apa yang asalnya haram, jika nak jadi harus, dia ada qaid dia. Qaid dia contohnya dia darurat yang teramat, sehingga antara hidup dan mati contohnya, maka barulah benda tu jadi harus. Tapi dia beza dengan benda yang asal harus jadi haram. Contoh suara wanita, asal harus jadi haram bila? Jadi haram bila dia buat benda-benda yang haram. Contoh mengajak orang berzina, contoh macam yang kita sebutkan tadi, merayu, perkara-perkara yang maksiat dan sebagainya, dan ia jadi haram kerana kaedahnya ma'adda ilal haram fa huwa haram. Jadi kena faham beza di antara apa yang haram, apa yang harus. Kerana yang haram ni nak jadi harus, kaedahnya lebih ketat. Kena darurat, yang betul-betul darurat. Kalaulah suara wanita itu aurat, haram lah maknanya. Suara wanita haram dikeluarkan. Kecuali darurat. Maka wanita ni memang kena sentiasa diam. Berjual beli bukan darurat, maka dia kena diam. Jual beli duduk je diam, tak payah bercakap apa, kerana bukan darurat dan sebagainya. Maka ini menjadikan kesusahan. Wanita jaga kaunter, cik nak apa je cik ya, jaga kaunter JPJ, jaga kaunter hospital, kena diam. Semua wanita kena diam kerana suara wanita aurat dan tak ada darurat pun. Setakat nak register kaunter JPJ kan, tak ada darurat pun. Darurat ni benda yang antara hidup mati. Darurat ni yang boleh mengganggu gugat 5 maqasid tu. Ni tak ada darurat pun. Jadi kan kita kata kalau dihukumkan suara wanita itu adalah aurat, pada asalnya haram, maka untuk keluarkan suara tu kena tunggu darurat baru boleh keluar. Baru boleh keluar suara tu. Maka kita katakan tidak begitu. Hukumnya adalah harus pada asalnya, tetapi ia jadi haram dengan qaid yang tertentu, dengan kaitan yang tertentu, dengan petunjuk yang tertentu. Kenapa jadi haram? Kerana dia ajak orang berzina, haramlah hukum dia. Tapi kalau dia keluar sekadar biasa, maka itu tidak menjadikan ianya adalah haram. Okey, jelas yang tu Tentang aurat wanita yang telah kita sebutkan tadi, okey, tentang seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Begitu juga bagi lelaki, okay, apa yang berada di antara pusat dan lutut. Di sini ada ta'liqat ataupun ada sedikit pecahan-pecahan perbahasannya yang terkait, iaitu hukum melihat ain aurat
dengan hukum melihat bukan ain aurat. Bukan ain aurat ni maknanya bukan fizikal aurat tu. Apa makna dia? Baik. Ain aurat ialah fizikal tu. Maksudnya dia berhadapan dengan orang tu dan dia melihat nyata. Dia melihat nyata orang tu, itulah orang dia. Melihat nyata. Okey. Ada hukumnya. Dan melihat biasan. Biasan aurat ni contoh dia lihat aurat tu dalam air. Dalam air tu maksudnya contoh macam dalam cermin. Okay, dalam cermin. Biasan dalam cermin. Atau dilihat dalam komputer, atau dilihat dalam TV. Itu hukum yang lain. Okey, dia tak sama hukum dengan melihat ain aurat dengan melihat biasan aurat. Ini juga dibahaskan oleh Darul Ifta' Misriyah, oleh Darul Ifta' Misriyah, dan juga dibahaskan oleh para ulama. Okey. Jadi sebahagian kita mungkin tak pernah dengar. Jadi bukan bermakna kita dalam mengaji agama ni kita kena faham, bukan apa yang kita tak pernah dengar tu benda tu tak ada. Kita tak pernah dengar sebab kita tak mengaji. Kalau kita mengaji, insya-Allah kita dengar. Jadi kalau kadang sampai pada tahap ada sebahagian orang dia kata, tak pernah dengar benda ni. Tak pernah dengar bukan makna benda tu salah. Tak pernah dengar kerana kita tak pernah belajar. Kita tak pernah tahu benda tu. Jadi bila kita belajar, kita dapat ilmu yang baru. Jadi bila apa hukum melihat ain aurat? Okay, ain aurat. Fizikal aurat tu. Okay, depan-depan. Melihat secara depan-depan. Fizikal aurat. Hukumnya haram. Okey, hukumnya haram. Dengan sengaja melihat ain aurat, fizikal aurat, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Sama ada dia bernafsu syahwat ataupun dia tidak bernafsu syahwat, hukumnya sama. Tetap juga haram. Tak boleh dia kata, Ustaz saya tengok bukannya ada nafsu pun. Sama ada nafsu ke tak ada nafsu ke, jika melihat ain aurat, fizikal aurat, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau melihat seseorang yang dah tutup aurat. Tutup aurat. Memang dia tutup aurat. Sempurna tutup auratnya. Maka hukum melihatnya adalah harus. Adalah harus. Kerana dia dah tutup aurat. Sama ada lelaki ataupun wanita. Hukumnya adalah harus. Tetapi, jika dia lihat dengan syahwat, haram hukumnya. Jika dilihat dengan syahwat, haram hukumnya. Jadi dalam ni, kita kena faham masalah. Kalau dia dah tutup aurat penuh, sepenuhnya badan tu, memang dah tutup aurat bagi wanita, bagi lelaki, dia dah tutup apa yang berada di antara pusat dan lututnya. Dia dah tutup dah. Okey, dan kita tengok dia dalam keadaan biasa, tak ada nafsu pun. Tengok biasa, maka harus hukum dia. Tapi once ada syahwat, tengok dia mula biasa, kemudian syahwat, maka hendaklah dia alihkan pandangan, dia tundukkan pandangan. Kerana jika dia melihat lagi dengan syahwat, hukumnya adalah haram. Walaupun orang tu dah tutup aurat. Jadi bukan salah orang tu. Orang tu dah tutup aurat dah. Jadi kerana kita yang bersyahwat, jangan kita hukum orang tu. Orang tu yang salah. Dia yang bersalah kerana dia yang melihat dengan syahwat. Jadi kalau dia melihat dengan syahwat, hukumnya adalah haram. Okay, terhadap orang yang dah tutup aurat. Tapi kalau orang yang tak tutup aurat, jika dia melihat dengan sengaja, syahwat atau tak syahwat, hukumnya adalah haram. Tetapi dalam masalah, jika dia dalam kes kita muamalat, kita pergi bank atau kita pergi supermarket nak beli barang keperluan dan sebagainya, ada orang yang tak tutup aurat, maka benda yang kita tak boleh nak elak, maka kita tundukkan pandangan. Makna tunduk pandangan di sini mungkin kita ternampak, tapi bukan dengan hasrat kita, bukan dengan hati kita. Memang kita nak tengok, bukan. Tapi kerana dia lalu sebelah kita, kiri kanan kita lalu, tak tutup aurat, maka kita tundukkan pandangan. Mungkin kita terlihat, tetapi itu tidak menjadikan kita berdosa. Kerana bukan kehendak kita. Tujuan kita bukan nak lihat aurat dia, tujuan kita nak beli pampers baby, nak beli beras, nak beli ikan, nak beli ayam. Itu tujuan kita. Maka dia kembali kepada
masalah al-umur bimaqasidiha, setiap perkara itu berdasarkan pada tujuan dia. Kalau tujuan dia nak pergi beli barang keperluan, maka tidak dihukumkan haram. Lainlah kalau tujuan dia pergi supermarket tu memang nak tengok aurat, dan jadi haram lah. Tapi ini tujuan dia memang nak pergi, beli barang keperluan, kemudian dia nampak aurat dan dia abaikan, dia ignore. Maknanya dia tundukkan pandangan, okay? Dia tidak melihat. Maka itu tidak menjadi masalah. Baik, itu tentang hukum melihat ain aurat. Okay? Melihat ain aurat. Adapun kalau melihat biasan aurat. Biasan aurat ni apakah dia? Termasuklah bahan-bahan bercetak, majalah, poster, surat khabar, gambar, apa yang berada dalam handphone, apa yang terpapar di TV, apa yang terpapar dalam cermin contohnya. Itu dia bukan ain aurat. Itu dia bukan ain aurat. Jadi beza di antara ain aurat dengan biasan aurat ni dua benda berbeza. Kalau dia melihat biasan aurat, contohnya kita tengah tengok World Cup lah zaman sekarang. Saya tak tengoklah World Cup, orang lain lah, kan. Dia tengok World Cup contohnya. Jadi dalam World Cup ni biasa pemain-pemain bola, oleh kerana dia yang melihat tu adalah mazhab Syafi'i, maka diiktibar yang aurat yang terbuka sewaktu dia tonton bola tu, kan, adalah aurat lah, kerana dia mazhab Syafi'i. Maka dia orang pakai seluar pendek, kan, atas lutut nampak aurat dia contohnya, okey. Ataupun ketika sebelum ni kita baru lepas mengundi, tunggu keputusan PRU contohnya, ada pembaca berita yang tak tutup aurat, pengulas undi yang tak tutup aurat contohnya, dia tengok je, kan, nak tahu keputusan undi, tengok apa hukumnya. Hukum melihat aurat yang biasan tak sama dengan hukum melihat fizikal aurat. Hukum melihat aurat yang biasan ini, dia seumpama melihat aurat dalam air. Ini kata fuqaha. Okay, kata fuqaha. Seumpama melihat aurat dalam air. Okay. Hukumnya adalah harus. Okay, hukumnya adalah harus sekiranya tidak bersyahwat. Tetapi lebih aula ditinggalkan. Begitu maksud dia. Harus ni maksudnya apa? Maksudnya dalam keadaan yang biasa, jika dia nampak aurat di dalam biasan, dia tak sama dengan melihat fizikal aurat. Contohnya dia nak tengok berita. Yang dia nak tengok berita, tapi orang baca berita tu tak tutup aurat. Apa hukum dia? Harus. Tidak haram. Okay, bila kita sebut harus ni maknanya tidak haram. Walaupun dia tak tutup aurat. Kerana dia bukan fizikal aurat. Tapi kalau dia tengok dengan nafsu syahwat, hukumnya adalah haram. Jadi kalau hukum ini bukan menjadi alasan untuk sebahagian orang untuk dia melihat perkara-perkara yang tidak baik di dalam internet, di dalam Facebook, di dalam TikTok dan sebagainya, video-video yang tak baik itu tidak menjadi alasan untuk dia buka video-video yang tak baik itu dengan justifikasi bahawasanya tengok tu tak naik syahwat. Bukan. Okay, kita nyatakan daripada sudut hukum melihat aurat yang terpapar yang ianya bukan fizikal aurat, maka tidaklah haram, tidak berdosa pun jika dilihat tanpa syahwat. Seperti, kita dah bagi contoh, seperti keadaan dia tengok berita dan seumpama dengannya. Okay. Jika ada video-video yang tak baik yang dilihat, of course lah video tak baik tu maksudnya untuk syahwat lah, maka hukumnya haram. Maka hukumnya adalah haram. Kerana apa? Kerana kita dah bagi kaedah tadi. Apa sahaja yang membawa kepada haram, maka ianya adalah haram. Hukum melihat benda yang terpapar, yang tidak baik, untuk menaikkan nafsu syahwat, ianya adalah haram. Kerana apa? Kerana
Matlamat dia adalah untuk buat perkara yang haram. Maka apa saja yang membawa kepada perkara yang haram, ianya adalah haram. Dan di antara dalil lagi, okay, kita nak jelaskan lagi, di antara dalil lagi bahawasanya suara wanita itu bukan aurat, ialah pujian Nabi SAW kepada wanita Ansar. Wanita Ansar. Pada zaman Nabi SAW, wanita Ansar ni, mereka adalah orang yang paling banyak bertanya soalan kepada Nabi SAW. Kerana wanita Ansar ni dalam bab ilmu mereka terkehadapan. Jadi mereka sering bertanya kepada Rasulullah, tak ada malu. Kerana malu itu ada malu yang dipuji, ada malu yang dicela. Kalau malu menuntut ilmu, itu malu yang dicela. Malu yang dipuji ialah malu buat maksiat, malu dedahkan aurat, malu itu malu yang dipuji. Malu yang dicela adalah jika malu untuk menuntut ilmu. Itu malu yang dicela. Jadi dalam menuntut ilmu dia tak ada malu. Tak ada malu tu maksudnya dia tak boleh malulah nak pergi belajar. Itu adalah malu yang dicela. Maka wanita Ansar bila dia bertanya kepada Rasulullah, direct dia tanya. Sehingga dalam kalau kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari tentang ada seorang wanita Ansar tanya kepada Nabi SAW in the presence of Aisyah lah, maknanya Aisyah adalah bersama dengan Nabi SAW. Maka wanita Ansar tertanya kepada Nabi SAW tentang bagaimana nak bersuci setelah haid. Wanita Ansar tertanya direct kepada Nabi SAW. Sampai Nabi yang merah muka. Nabi jelaskan tentang kaifiat bersuci sehingga Nabi yang merah muka. Dan Aisyah continue untuk menjelaskan dengan lebih lagi. Hadis dalam Bukhari. Hadis yang sahih. Maka nak menunjukkan bahawasanya wanita Ansar bertanya kepada Nabi directly dengan mulut. Maka itu tidak menjadikan kita kata suara wanita itu adalah aurat. Jelas tentang hukum tersebut. Manakala mereka yang mengharamkan secara mutlak. Okay? Kalau dia kata suara wanita dalam majlis nyanyian itu haram. Itu betul lah. Tapi kalau suara wanita sampaikan dalam tadarus Al-Quran pun haram. Ada kelompok yang ekstrim. Dalam tadarus Al-Quran pun diharamkan. Dalam puji Nabi pun diharamkan. Sedangkan ada hadis yang sahih tentang wanita-wanita Ansar memuji tentang wanita Ansar yang memuji Rasulullah. Bahawasanya Rasulullah itu adalah sebaik-baik jiran. Puji, depan-depan Nabi puji. Dia hukum puji Nabi depan-depan lain dengan puji manusia lain depan-depan. Puji Nabi itu memang kita dituntut untuk puji Nabi SAW. Maka wanita puji Nabi direct depan-depan. Maka pujian kepada Nabi, bacaan Al-Quran, ta'lim, mengajar dan sebagainya, wanita akan keluarkan suara dan suara itu bukan aurat. Dia bukan aurat, dia bukan haram secara mutlak. Dia haram yang terkait. Okay? Haram yang aridi, haram yang dengan sebab tertentu suara wanita boleh jadi haram. Tapi dalam keadaan yang biasa, dalam keadaan umum, hukumnya secara umum adalah harus. Ada soalan ke? Hadis yang mengatakan wanita berpakaian tapi telanjang. Maknanya dia berpakaian tetapi pakaiannya tidak sempurna. Itu makna dia. Okey. Dia berpakaian dengan sangkaan bahawasanya pakaian dia tu dah tutup aurat tapi tak tutup aurat. Contoh, sebahagian wanita yang pakai tudung tetapi yang bawah dagu ni dia tak tutup. Bawah dagu ni kan kena angkat janggut. Bawah dagu ni. Bawah dagu ni tak ditutup. Sedangkan bawah dagu ini bukan muka. Bawah dagu ni termasuk dalam leher. Kerana kalau kita tunjuk, kalau kita tanya orang, muka mana muka? Dia tunjuk muka sini. Ni muka. Okay, ni muka. Dia tak tunjuk. Ni muka sekali. Tak. Ini leher. Okay, jadi bawah ni bagi wanita wajib tutup. Ingatkan isteri dan anak-anak tentang kewajipan tutup yang bawah ni. Okay, tutup bawah ni. Jadi dia menyangka dia tutup aurat, tetapi hakikatnya dia tak tutup aurat.
Itu maknanya. Okey. Ada sebahagiannya lagi yang cerut kepala je. Leher dia buka kan. Cerut kepala je. Pakai apa nama kita panggil tu? Turban lah. Turban bahasa kita serban lah. Tapi dia ada turban bagi wanita kan. Dia menyangka tu tak aurat tapi tak tu tak aurat. Ada sebahagiannya pakai baju nampak lengan. Contoh. Okay, baju lengan pendek, pakai tudung tapi lengan nampak. Okay, dalam mazhab kita lengan ni haram, aurat. Haram untuk wanita buka, tunjukkan. Maka itu yang dia mengatakan pakaian wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Maksudnya pakaiannya itu tidak sempurna menutup auratnya. Okey. Wanita yang menyanyi di tempat umum, of course, kalau nyanyiannya itu adalah nyanyian yang haram, membawa kepada yang haram. Okey, nyanyian ajak manusia buat maksiat contohnya, itu haram hukumnya. Tapi kalau nyanyian itu adalah qasidah memuji Nabi SAW, nasyid yang ada padanya dakwah, harus tidak membawa kepada perkara yang haram. Kerana kita dah sebut dah tadi bahawasanya suara wanita itu asal hukumnya adalah harus. Asal hukum adalah harus untuk didedahkan, melainkan dengan sebab-sebab tertentu ia akan menjadi haram. Rokok. Rokok ni isu sensitif. Ulang-ulang ramai orang tanya tentang rokok. Rokok ni dia terkait dengan yang kita sebut tadi. Asal hukum kalau dalam fiqh disebut apa? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Al-aslu fil asya' al-ibahah ni penting, kaedah ni sangat penting. Asal sesuatu perkara adalah harus, melainkan ada nas yang jelas tentang haramnya. Itu dalam masalah kalau dalam subjek yang saya ajar tu dia panggil masalah consumers, masalah kepenggunaan. Dalam masalah kepenggunaan, bukan masalah ibadah. Kalau masalah ibadah, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal ibadah tu tak boleh dibuat melainkan ada nas yang mengatakan bahawasanya ibadah itu boleh dibuat. Tapi kalau dalam kepenggunaan seperti makan dan minum dan pakaian, toiletries dan sebagainya, asalnya adalah harus, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, dalil yang jelas. Okey. Kalau orang tanya hukum khamar, arak, jelas haram dalam Quran. Kalau orang tanya hukum makan khinzir, haram, jelas dalam Quran. Tapi kalau tanya hukum rokok, air ketum contohnya, okey, maka dia kembali kepada asal hukum. Okey, asal hukum. Asal hukum sesuatu perkara kalau tak ada nas yang jelas daripada Al-Quran dan juga daripada hadis yang sahih, yang mutawatir dan juga sahih, dan juga ijma' ulama', maka dia kekal harus selagi mana tidak membawa kepada perkara yang haram. Sehinggalah kalau ia membawa kepada perkara yang haram, barulah ia jadi haram. Maka benda ni dia tak boleh kata haram mutlak. Dia tak boleh kata haram mutlak. Okay, dia panggil haram yang aridi ni tadi. Haram yang terkait. Okay. Maka kalau kita tanya asal hukum, harus. Tetapi jika ada perkara yang menjadikan ianya haram, maka jadi ia haram. Contohnya, kita bagi contoh. Dia hisap rokok, duit dia, beli rokok, sampai dia tak ada duit untuk nafkah isteri dia dan anak dia dengan nafkah yang wajibah. Jadi dia kerja dia hisap rokok je sampailah nafkah isteri dia abaikan, nafkah anak dia abaikan, rumah, pakaian, tempat tinggal, kerana sebab dia beli rokok untuk dia hisap rokok. Jadi haram dia merokok. Jadi haram itu haram yang terkait kerana tak ada dalil yang jelas. Sama juga minum ketum contohnya, menyalahgunakan. Padahal kita dengar orang tua dulu memang minum ketum, kerja sawah, minum ketum. Biar air ketum mereka guna tu, yang mereka buat tu memang dia rebus air ketum tu dan dia minum untuk tenaga.
Pagi-pagi pergi kerja, lepas minum air ketum, bertenaga. Tapi orang zaman sekarang dia guna ketum, lain cara prosesnya, campur substance yang lain, campur ubat nyamuk lah, campur apalah, macam-macam lah. Wallahualam lah apa yang dicampurkan tu. Sehingga minum ketum tu jadi mabuk. Mabuk, hukumnya haram lah. Kerana Nabi sebut dalam dan ia menjadi kaedah, itu kaedah dia kullu muskirin haramun wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap sesuatu yang memabukkan itu diiktibar sebagai khamar dan setiap khamar itu adalah haram. Jadi diiktibar daripada situlah. Kita tak boleh hukum secara mutlak benda yang asal harus dengan hukum yang haram. Hati-hati dalam bab menghukum ni, kena sangat hati-hati. Jangan sampai kita fatwa tanpa ilmu. Kalau ada orang yang pegang haram, maka haram dia itu haram yang kita kena iktibar, ya haram yang aridi, haram yang kerana masalah yang tertentu menjadikan ianya haram, bukan haram secara mutlak. Kalau tak, jadi macam yang kes baru ni, yang wanita, ada seorang wanita kata makan ubat tahan sakit masuk neraka. Amalan tak diterima masuk neraka. Itu menjadi masalah besar bila fatwa tanpa ilmu. Jadi hati-hati dalam masalah fatwa tanpa ilmu ni. Kerana Nabi laknat, Allah Ta'ala laknat orang yang berfatwa tanpa ilmu. Jadi dalam masalah hukum hakam ni, rujuk kepada mereka yang lebih alim tentang masalah hukum hakam fiqh ni. Jadi kalau ada orang alim, rujuk kepada orang yang alim. Saya tak alim, tapi saya dah rujuk perkara itu dengan orang yang lebih alim, maka dinyatakan hukumnya itu sedemikian. Kalau kita tanyakan kepada ulama-ulama pesantren, ulama-ulama pondok-pondok sekalipun, mereka akan jawab perkara yang sama. Bahkan ada kitab ulama pondok yang membahaskan hukum rokok ni 5 hukum. 5 hukum rokok. Tak kira lah rokok balut ke, rokok putih ke, dalam kitab dia bahas 5 hukum. Tapi itu berdasarkan kepada ulama tersebut lah. Tapi kita tak sebutlah apa yang disebut tu. Nanti jadi pembahasan dan isu yang panjang. Cukup kita tahu bahawasanya seeloknya tinggalkanlah rokok tu. Seeloknya tinggalkan rokok tu. Tapi kita kalau pergi Indonesia ni, Masya Allah. Indonesia ni orang-orang alim besar, yang faqih, fuqaha, bahkan wali Allah pun banyak yang isap rokok juga. Contoh macam Syekh Yasin Fadani kan. Bukan rokok lah, Syekh Yasin Fadani dia tak isap rokok, dia isap shisha. Dia isap shisha kan. Jadi para ulama besar-besar, bukan ulama kecil-kecil, ulama besar-besar yang boleh katakan kita dekat Nusantara, dekat alam Melayu ni, sanad hadis kita daripada ulama-ulama kita ni banyak bersambung dengan Syekh Yasin Fadani. Kalau hadisnya sambung dengan Syekh Yasin Fadani. Kalau fiqah dengan akidahnya banyak bersambung dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan daripada sudut sanad keilmuan. Daripada sudut hadisnya banyak sambung ke Syekh Yasin Al-Fadani, Al-Musnid Dunia Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Jadi daripada Padang, Indonesia. Dia pernah datang dia memang duduk di Mekah, tapi dia pernah ziarah ke Indonesia dan disambut dengan ulama Indonesia besar-besaran. Jadi tabiat dia memang isap shisha dia tu. Jadi kalaulah benda tu haram, sudah tentu orang yang sealim beliau, sefaqih beliau, dan orang yang zuhud, antara orang yang sangat zuhud dan orang yang sangat wara', sudah tentu ditinggalkan perkara tersebut. Jadi dia ada reason dia lah. Tapi kita katakan daripada sudut kita secara umumnya adalah lebih baik tinggalkan. Baik, setakat itu saja dulu untuk malam ni. Barakallahu fikum. Jazakumullahu ta'ala kulla khair. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana. ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لنا ولمشايخنا واجزهم عنا خيرا
Allah